Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi semua ya. Okey, terima kasih kerana masuk kelas awal pagi ya. Jadi cikgu pun tak nak membuang masa semua. Cikgu nak sharekan skrin cikgu sekarang lah. Terima kasih ya sebab menunggu dan terima kasih kerana masuk kelas awal ya. Cikgu sangat-sangat suka ini. Bagus-bagus. Kita teruskan sekarang. Okey. Jadi kalau cikgu menghadapi masalah internet, sila bagi tahu cikgu ya. Cikgu tak tahu. Okey, kalau ada ini masalah internet di mana membuatkan anda dengar tak jelas, sila bagi tahu ya. Saya setakat sekarang jelas ke tak? Jelas. Jelas ya. Sebab cikgu menggunakan Streamix ini ya. Sebelum ini biasanya menggunakan Maxis Line. Okey. Jadi kita sambung ya. Jadi seperti yang semalam kita sebut. Murid-murid, kalau anda bersungguh-sungguh belajar ya, cikgu pun tak nak buang masa. Kalau anda bersungguh-sungguh belajar sekarang, tengok pada skrin kamu. Okey, ya, cikgu akan gunakan skrin untuk 10 minit yang pertama ini yang perlu ya, bukan skrin kamu. Untuk melengkapkan penjelasan cikgu semalam ya. Murid-murid, kalau anda tengok pada gambar raja yang ada pada skrin anda ataupun muka surat 190 sekali lagi. 190. Okey, kamu akan nampak di mana dari arterio ke arteri pula. Arterio ke venio ada kapilari kan. Kapilari itu kapilari darah dulu khususnya. Kapilari darah dikelilingi oleh sel-sel badan. Jadi dengan cepat cikgu pun memang tak nak menjadikan benda ini panjang ataupun mengelirukan sekali lagi. Sesiapa yang ingin membuat nota, andai kata nak membuat nota untuk menerangkan hubungan antara sistem peredaran manusia, peredaran darah manusia dengan sistem limfa manusia ini, paling senang kamu perlu ingat gambar raja yang cikgu dah lukis semalam. Cikgu akan lukiskan dengan cara yang cepat supaya anda ingat ya. Bermula dengan salur darah. Dengan cepat ya. Salur darah. Di mana andai kata darah bergerak dari kiri ke kanan. Okey, darah bergerak dari kiri ke kanan. Dalam salur darah, memang salur darah ini biasanya rujuk kepada kapilari darah. Kapilari ya. Jadi tak salah kalau gambar raja itu mempunyai sel darah merah yang nampak besar. Sebab satu kapilari darah, dia punya diameter. Diameter untuk satu sel darah merah untuk melaluinya sahaja. Okey. Dan sekarang di luar dia ada banyak sel. Sel-sel kamu boleh lukis dalam bentuk macam telur. Senang je untuk kita nak cepat sekarang. Kita nak cepat supaya benda itu dia tak menyusahkan kita nak faham. Jadi ini adalah sel tisu. Sel badan boleh label sel badan. Dan satu lagi yang akan dilukis sekarang adalah salur limfa. Kalau anda tengok salur limfa mesti dia tutup pada satu hujung. Salur limfa. Dan biasanya salur limfa ni dia rujuk kepada apa? Rujuk kepada kapilari limfa. Yang paling halus itu kapilari limfa. Dalam dia ada sel darah putih yang pelbagai jenis, antara dia granulosit dan juga agranulosit. Dan dengan cepat juga cikgu nak buatkan anda ingat semula. Dengan cepat cikgu gunakan warna hijau lah. Menyatakan sekali lagi dalam tiga-tiga tempat ini, tiga-tiga tempat salur darah di persekitaran badan sel-sel badan ini. Nanti cikgu tanya ya. Dan juga dalam salur limfa ini ada benda alir, Jadi ini yang pertama kita panggil plasma darah. Manakala di antara sel-sel badan kita ada benda alir tisu. Dan dalam kita punya salur limfa kita ada cecair limfa. Semua ada cecair dan ini semua dinamakan sebagai persekitaran dalaman. Okey, jadi perlu faham benda alir tisu itu bukannya dia wujud secara sendiri ataupun sel badan yang hasilkan sendiri. Tidak ya. Tidak. Jadi dari mana datangnya benda alir tisu? Siapa nak cuba jawab?
Siapa nak cuba jawab? Murid-murid, siapa nak cuba jawab? Dari mana datangnya benda air tisu? Siapa nak cuba jawab? Taha tak ada ni. Taha buat apa? Jadi Alia Syafiah, ya, Ciang. Plasma darah. Ya. Kamu boleh kata daripada plasma darah. Betul tu. Okey. Jadi kalau anda tengok dengan senang juga kalau kamu nak buat nota, jadi kamu tahu bahawa disebabkan mula-mula pergerakan itu dari arterio ke venio. Arterio ke venio itu kapilari darah sebelah kiri lah. Sebab tengok dia punya anak panah pergerakan darah, kalau dari kiri ke kanan, kiri itu ialah arterio. Jadi apa itu arterio? Kamu boleh nampak lah. Ini dia. Aku ulang Kenapa perlu ada arrow itu? Kadang-kadang ujian dia akan bagi yang terbalik. Jadi di sinilah dia akan masuk ke dalam kapilari darah, yang venio maksudnya keluar. Darah dia keluar. Masuk dan keluar. Jadi sama je untuk gambar raja ni. Jadi kenapa dia perlu tempat masuk itu, anak panah itu dah nyatakan masuk. Jadi tempat masuk itu akan mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi. Cikgu ulang mempunyai tekanan hidrostatik darah yang lebih tinggi. Okay, dengan cepat cikgu tulis. Jadi sini tekanan dia lebih tinggi. Di hujung sini tekanan dia akan jadi lebih rendah. Jadi disebabkan di awal itu tekanan hidrostatik lebih tinggi, maka pada awal ni macam Cihang kata tadi, plasma darah akan meresap masuk ke dalam persekitaran sel-sel badan ataupun ruang antara sel badan membentuk benda air tisu. Ini penting. Jadi semua benda dalam plasma darah itu meresap masuk. Cikgu ulang. Kalau kamu tengok pada skrin cikgu sekarang, semua benda dalam plasma darah meresap masuk. Ya. Plasma darah meresap masuk. Ataupun kalau nak kata keluar pun boleh Keluar kapilari darah. Jadi apa yang tidak masuk ke dalam benda air tisu, kecuali kamu akan nampak semua boleh kata sama dengan plasma darah. Jadi dia meresap keluar, membentuk benda air tisu. Kecuali 3 benda yang kamu tak akan jumpa dalam benda air tisu, iaitu sel darah merah, eritrosit, sel darah merah, eritrosit ataupun dan juga platelet. Dan ketiga, protein yang saiznya besar. Jadi apa itu RMM? Relative Molecular Mass. GC Molecule Relative. Maksudnya protein plasma yang mempunyai saiz yang besar ataupun relative molecular mass yang tinggi. Jadi dia samalah. Dan kita boleh bayangkan sekarang kalau dia meresap masuk sini disebabkan tekanan 100% yang masuk. Pada penghujung salur darah itu sepatutnya tekanan rendah itu kita akan dapat balik Dapat balik. Namun yang kembali balik ke dalam salur darah itu baru dalam 85%. Okey, dalam 85%. Dan benda yang 15% hilang itu perlu dikembalikan semula. Kalau tidak, benda itu adalah benda yang serius, kehilangan yang serius. Okey, bayangkan sekali lagi kalau darah kita kurang sikit gula pun, kita akan jadi tak selesa hypoglycemia. Apa-apa lagi 15%. Jadi, salur limfa ini dia punya benda air tisu itu akan meresap masuk ke dalam salur limfa. Sebab benda air tisu itu menjadi banyak, tekanan dia pun lebih tinggi dah sekarang. Dia akan meresap masuk juga melalui salur limfa. Jadi 15% itu di manakah tempatnya untuk kembali semula. Jadi gambar raja yang kedua cikgu lukis pada skrin sekarang dengan senang. Salur darah juga. Ini nama lain salur darah. Lain nanti sel darah merah dia akan nampak kecil dah sekarang. Ini sel darah merah. Ini bukan kapilari air, ini salur darah yang besar, arteri ataupun vena dah.
Okey, cikgu pun tak nak lukis dinding dia. Tetapi ada satu tempatnya di mana salur darah dia, cikgu ulang. Ada satu salur darah, perlu ingat ya, cikgu tak minta kamu highlight semalam, tapi mungkin ada antara kamu yang tak tahu. Di mana, okey, cikgu gunakan warna ungu menandakan salur limfa ya. Yang 15% itu akan masuk balik kembali semula ke dalam salur darah. Okey. Jadi dengan cepat cikgu nak tanya, kalau ini adalah salur darah dan soalan ditanya dalam SPM, andai katalah dalam soalan objektif lah, memang ada pilihan. Okey. Jadi rasanya siapa boleh bagi tahu cikgu nama untuk salur darah dan salur limfa ni? Siapa boleh bagi tahu nama di mana? Cikgu dah cakap minta kamu highlight semalam 2 tempat di mana salur limfa akan menyalur balik yang benda alih daripada tisu tadi yang sekarang dia dah bentuk apa panggil itu? Limfa lah, benda alih limfa, betul. Akan kembali semula ke dalam salur darah. Di mana tempat dia? Apakah nama salur darah tersebut? Siapa nak cuba? Apa kata cikgu pilih hari ini? Hari ini. Macam mana? Ataupun nak cikgu jawab? Hari ini? Hari ini? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Kai? Kai nak cuba tak? Cihang lagi. Bagus, Cihang. Jadi Cihang macam mana Cihang? Vena subclavicle kanan atau kiri. Bagus. Okey, Cihang pun dah cakap. Cikgu, kamu ada sebut ke? Kalau Kai tanya macam tu, Kai ya, cikgu percaya kamu tertanya, cikgu percaya. Sebab cikgu nampak kamu akan tanya, ada ke? Semalam, cikgu pun tak padan lagi ya. Cikgu dah minta kamu highlight vena subclavicle kanan, vena subclavicle kiri. Okey. Kenapa nama dia subclavicle? Mungkin antara kamu kata apa subclavicle kan? Cikgu tunjukkan pada skrin sekarang. Okey, tengok Google. Subclavicle itu sebenarnya mana? Murid-murid. Di sebelah sini ya, di sebelah depan leher kamu. Okey, kamu akan tahu ada satu clavicle bone. Yalah. Jadi kalau kamu tengok ini dia. Yang warna merah ni. Jadi, vena itu berada pada tempat situ je. Tulang tu, clavicle. Jadi itu nama dia, subclavicle, clavicle. Clavicle, collarbone. Ini biasanya orang yang kurus macam kamu semua ataupun cikgu, nampaklah kalau untuk yang gemuk mungkin tulang ni dia akan tak nampak. Nampak? Clavicle. Jadi, nama vena yang jumpa di sana, subclavicle, vena subclavicle. Kalau kanan, kiri. Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Tengok sini, okey. Dengan senang kata, andai kata kamu tak tahu, ini yang nota kamu. Vena subclavicle kanan atau vena subclavicle kiri. Jadi apakah nama salur limfa yang mengalir masuk? Jadi nama dia senang. Cikgu, subclavicle. Tidak, dia tak senang. Di sebelah kanan, vena subclavicle kanan, salur limfa dia nama lain. Untuk kiri, salur limfa yang dia masuk pun lain. Di sini kalau anda tengok pada nota anda, kamu akan nampak. Dia kita tak panggil vena artery sebab vena artery untuk salur darah. Dan kita tak panggil capillary sebab dia dah menjadi diameter besar. Jadi kita panggil ductus. Untuk kanan itu senang. Kita panggil ductus lah, duct. English panggil duct D-U-C-T ductus limfa kanan. Untuk kiri bukan ductus limfa kiri, kita panggil ductus thorax. Okey, yang akan hantar masuk semua tadi yang cecair yang masuk dari salur darah itu ataupun kapilari darah masuk menjadi benda alih tisu. Benda alih tisu itu akan masuk ke dalam salur limfa melalui kapilari limfa lah. Lepas itu mengalir, lepas itu dia akan pulang balik semula ke dalam salur darah melalui ductus limfa kanan ataupun ductus thorax di sebelah kanan dan kiri masing-masing. Hari ini, boleh tak hari ini? Pagi?
Hari ni Akai boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Hari ni? Hari ni? Sekali lagi ya kepada murid-murid yang dipanggil nama ya, cikgu memahami internet ada masalah macam-macam sebab cikgu faham ya. Tapi kalau boleh sama ada kalau tak boleh jawab pun boleh tulis pada chat box, cikgu memang akan baca ataupun paling tidak angkat tangan. Macam ni cikgu boleh dengar ting tong, cikgu tahu. Jadi hari ni boleh faham tak hari ni? Hari ni? Okey, cikgu percaya mungkin dia menghadapi masalah internet, tak apa. Yang cikgu tanya seorang lagi ya. Malia. Malia faham tak Malia? Faham. Okey ya, bagus ya. Jadi maaf ya kalau cikgu asyik tanya sebab itulah cara dia. Okey, untuk belajar online. Kalau tidak cikgu pun tak tahu apa yang kamu tengah buat dia. Jadi cikgu sambung sekali lagi. Apa yang kita lagi perlu tahu? Kita perlu tahu perbezaan. Perbezaan antara benda alir limfa ataupun limfa ya pun boleh panggil dengan benda alir tisu serta limfa dengan darah. Serta limfa dengan darah. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, SPM pernah keluar soalan bandingkan darah dengan limfa. Bandingkan. Bila kita tadi bandingkan, cikgu senang mah limfa dengan darah. Nampak senang kan? Persamaan kedua-dua yang mengandungi semua kandungan plasma seperti nutrien, hormon, enzim, bahan buangan sel semua dan juga gas respirasi dan liposit. Perbezaan pula tidak mengandungi protein, plasma, eritrosit dan platelet, manakala darah mengandungi protein, plasma, eritrosit dan platelet. Cikgu, senang mah, saya tak tahu. Isu dia bukan macam ni. Dia minta bandingkan limfa dan darah 10 markah. Jika ulang, bandingkan persamaan dan perbezaan limfa dengan darah. Dia tulis kat situ 10 markah. Esei. Esei ya. Cikgu, dua saja ini persamaan satu, limfa ini satu ini, perbezaan. 10 markah ke? Tak logik lah. Tak logik. Okey? Tidak ya. Jadi ini yang cikgu meminta anda supaya fikirkan. Bandingkan sekali lagi eritrosit, bukan eritrosit tidak ya, membandingkan antara darah dengan limfa. Apa sahaja eritrosit keluarkan. Sekali lagi darah dengan limfa. Memang kita nampak senang. Darah sebab dia nampak merah ada eritrosit dan dia ada platelet dan juga protein yang besar. Tapi limfa dia tak ada darah merah, itu yang dia nampak cecair dia warna pucat kuning. Dia tidak ada platelet dan juga dia tidak ada protein saiz besar. Dan masing-masing pun mempunyai gas oksigen, mempunyai hormon, enzim sama seperti plasma darah. Ya. Tapi cikgu, tadi kamu kata 10 markah itu betul ke? Cikgu cakap sekali lagi, betul. Boleh ke kamu tulis? Itu yang cikgu nak kamu fikirkan. Okey, kalau sempat nanti buka sekolah ujian akhir tahun cikgu keluar soalan ni, biar kamu semua rasakan dulu. Soalan bocor ni. Bocor ya. Jadi cikgu dah cakap dia, kalau kamu tak nak dengar kamu biar. Jadi sambung juga. Perbezaan antara benda alir tisu dengan limfa pula. Okey, benda alir tisu dengan limfa semalam kita dah sebut ya. Limfa mengandungi lemak yang lebih tinggi, benda alir tisu dia kurang. Sebab benda alir tisu merujuk kepada plasma darah yang masuk ke dalam ruang antara sel. Plasma darah, kandungan lemak ataupun lipid dia memang harusnya lebih rendah daripada limfa. Sebab kalau dia kandungan lemak banyak, boleh menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis maksudnya salur darah disumbat ataupun menjadi sumbat disebabkan oleh pembentukan plak lemak. Tengok balik nota sebelum ni ataupun YouTube sebelum ni, dengar semula ya. Kalau dalam salur darah lumen mengandungi lemak yang banyak, bagus ke tak bagus? Cikgu boleh tanya sekali ke tak? Junlim ke ataupun Zhenxiang? Junlim, Zhenxiang. Bagus ke tak bagus kalau dalam salur darah, lumen salur darah kita mengandungi lemak yang banyak? Bagus ke tak bagus? Tak. Taklah, sebab dia akan menjadi sumbat.
Okey, kita pun tak nak buang masa untuk perkara itu sebab kita dah cerita panjang lebar hari itu. Okey, boleh menyebabkan bukan arteriosklerosis. Arterio bermula dengan dulu aterosklerosis. Pemendakan lemak pada dinding lumen salur darah. Pemendakan ataupun ya mendak dulu. Okey, lemak pada dinding lumen salur darah. Kalau dia dah mendak lemak itu dah lekat, dia mula membentuk plak. Jadi cikgu pun sambung sekali lagi. Dan juga persamaan antara limfa dengan benda tisu sama sebab dia daripada plasma darah. Dia memang semua sama. Tapi cikgu pun tak cakap. Kalau darah dengan limfa, dia dah keluar 10 markah. Boleh ke tak dia keluar 10 markah untuk banding limfa dengan benda tisu? Boleh. Tapi cikgu 10 markah lagi ke? Ya. Saya tengok pun sini 3 markah saja. Ini yang menjadi cabaran. Apa yang kamu perlu tulis sekarang? Nampak senang tapi dia memang senang pun. Tapi kalau kamu tak boleh nak fikir out of box, kamu jenis yang ikut buku, hafal buku, ini susah dah. Dia memang kamu tuliskan dia je. Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Kapilari darah merujuk kepada darah salur darah yang paling kecil, okey, yang dinding lumen dia sebesar satu sel saja. Cikgu pun dah lukis tadi. Sama dengan kapilari limfa. Kapilari limfa pun antara yang paling kecil. Cikgu, mana kapilari limfa ni? Cikgu nak minta kamu tengok pada muka surat 191. 191. Cikgu pun tak nak buang masa di tempat lain. Jadi kita tengok apa itu sistem limfa manusia. Sistem limfa terdiri daripada organ-organ. Cikgu sekarang nak kamu bulatkan organ dulu. Murid-murid organ organ. Bulatkan organ. Dan cikgu nak kamu gariskan nodus limfa. Nodus limfa. Ya. Setiap biji-biji nodus limfa ini dalam dalam sistem limfa manusia, kamu nampak setiap ada banyak cabang ke banyak garis tu ada biji-biji. Biji-biji nodus limfa itu adalah kategori organ. Kategori organ. Limpa ke, kelenjar thymus ke, sumsum tulang ke, tonsil dan appendix, biasa murid boleh teka itu ialah organ. Okey, biasa murid yang menjadi isu sekarang, cikgu, nodus limfa itu pun organ ke, kecil biji-biji ini je. Jawapan dia ya. Jadi mungkin ada antara kamu takap, cikgu, jadi apa fungsinya nodus limfa ni? Apakah fungsi nodus limfa? Kalau kamu tengok dalam gambar raja dalam muka surat 191. Okey, kapilari darah dia bergerak keluar, okey, menjadi salur limfa lebih besar dan dia akan pergi tempat seperti nodus limfa ini. Jadi murid-murid akan tertanya, jadi cikgu apa fungsi nodus ini? Nodus ini mempunyai satu fungsi yang sangat-sangat hebat. Murid-murid sangat hebat. Kenapa hebat? Kalau anda tengok pada skrin cikgu sekarang, murid-murid, kalau kamu boleh bayangkan ke tak, salur darah itu bergerak. Dalam salur darah itu bergerak. Senang ke tak senang ataupun susah untuk fagositosis berlaku? Cikgu ulang. Dalam salur darah, senang atau susah untuk fagositosis berlaku? Siapa nak jawab? Susah. Susah, ya. Sebabnya darah bergerak. Darah bukan, jadi bakteria yang masuk ke dalam darah, dia bukannya tunggu, come, makan saya, come on. Dia tak macam tu. Dia memang ikut darah bergerak. Jadi sel darah putih pun bergerak sebab darah bergerak. Jadi mengejar ini memang tak efektif. Bayangkan sekarang, bakteria itu masuk ke dalam benda alat tisu. Dia meresap keluar. Dan dia masuk ke dalam panggil salur limfa. Jadi cikgu sekarang nak lukiskan bakteria sekarang. Bayangkan bakteria itu dalam warna hitam. Jadi andai kata dia masuk. Bakteria, okey, bukan sperma. Bukan sperma
Kalau cikgu nak lukiskan, dia memang macam ni. Jadi ini bukan sperma, ini adalah bakteria. Jadi apabila bakteria masuk ke tempat nodus limfa ni, nampak ke tak dia ibarat diperangkap. Dia ibarat diperangkap. Okey? Dan di sekitar nodus limfa ini mempunyai kandungan leukosit, sel darah putih yang banyak. Okey, contohnya monosit ataupun neutrofil. Monosit. Jadi dalam kita punya nodus limfa, dia memerangkap bakteria supaya fagositosis lebih senang berlaku untuk menangkap bakteria-bakteria ini, Okey, dan kalau dia berjaya menangkap, maksudnya patogen ataupun mikroorganisma yang boleh menyebabkan orang sakit ini senang untuk dihapuskan. Boleh faham ke tak murid-murid? Syang tadi tak jawab, tak apa. Cikgu tanya lagi Alia Syafiah. Boleh faham tak Alia Syafiah? Faham. Bagus ya. Jadi boleh faham ya. Jadi di situ kamu akan nampak nodus limfa ini ibarat satu panggil apa English panggil maze. Maze lah. Macam satu kalau ikut bahasa Melayu panggil apa ya maze? Tempat yang perangkap orang tak bagi dia keluar itu panggil apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Maze. Ya, siapa boleh bagi tahu cikgu? Ya, tak ada. Apalah cikgu sendiri tanya Google kan lagi bagus. Labirin. Labirin ke betul? Maze. Betul ke? Labirin. Ya. Labirin panggil labirin. Tapi cikgu rasanya labirin harap boleh ikut Malia. Faham betul kan Malia kan Adila? Boleh bantu cikgu tak? Labirin betul, labirin. Labirin, betul. Adila, Malia? Ataupun Alia balik semula, Alia, betul labirin. Tak. Betul ke tak? Labirin. Maze. Siapa boleh bantu cikgu? Maze. Labirin. Cikgu pun sebenarnya yang belajar sedikit bahasa Melayu supaya dia tak jadi isu. Labirin lah, betul lah tu. Biarlah. Okay, labirin. Jadi itulah contoh dia. Nodus limfa itu ibarat macam labirin. Dia memerangkapkan patogen ataupun apa-apa antigen yang masuk dalam badan kita supaya menyenangkan proses sistem pertahanan badan, maksudnya leukosit untuk menghapuskan dia dengan lebih efektif berbanding dengan salur darah. Kalau dalam salur darah, darah bergerak, bakteria pun bergerak atau virus pun bergerak. Jadi benda itu tak sampai-sampai pun untuk hapuskan mereka. Jadi itu antara yang kamu perlu tahu lah. Dia adalah organ. Termaksud juga sumsum tulang. Gariskan sumsum tulang. Kalau kamu tengok gambar raja sumsum tulang, sebahagian daripada tulang itu, sumsum tulang itu juga merujuk kepada organ, kepada sistem limfa. Yang lain tengok dalam gambar muka surat 191. Cuba tengok macam appendix. Limpa. Jadi apa itu limpa? Bukan limfa. Limpa. Limpa spleen. Spleen. Kalau ikut English panggil spleen. Okey. Dia bukan ginjal. Dia spleen. Dia bukan pankreas. Tapi dia masih lagi dikaji. Kalau ikut dalam haiwan babi memang saintis dia memang dia tulis dalam haiwan babi. Spleen itu berfungsi sebagai tempat simpanan darah. Selain daripada hati, liver, spleen, sistem limfa, bukan manusia, sistem limfa dalam babi berfungsi untuk simpanan darah. Okey? Tapi untuk manusia, spleen ini didapati banyak sel darah putih lah. Dia tempat sel darah putih di situ. Tapi fungsi dia kurang jelas lagi, masih lagi dikaji.
Okey? Tonsil. Tonsil kat mana? Kalau anda tengok di bawah panggil apa ini? Rahang mulut bawah. Okey? Itu pasal kalau sesiapa yang sakit, kalau kamu pernah sakit dijangkiti virus atau bakteria khususnya, tak hairan kamu pernah dengar doktor kata tonsil anda bengkak. Tonsil sentuh kat bawah, dia rasa bengkak. Kalau kamu rasa ada benjo kat situ, rasa itu betul, tapi bengkak. Untuk mereka yang biasa demam disebabkan jangkitan bakteria ke virus, tonsil bengkak. Tonsil itu pun tempat untuk menghasilkan sel-sel darah putih yang banyak untuk kalau kita makan makanan yang kotor atau mikroorganisma, dia akan hapuskan itu, menjalankan fagositosis, makankan mikroorganisma yang ada. Okey? Jadi perlu faham, tengok buku surat 191 sekali lagi, ayat kedua. Sistem limfa tidak mempunyai pam seperti jantung. Jadi pengaliran limfa ayat ketiga dibantu oleh denyutan nadi jantung. Pertama, tulis satu. Kedua, pengecutan otot rangka. Dan ketiga, peristalsis salur pencernaan. Dan keempat, tarikan dan hembusan nafas. Cikgu, apa itu pengecutan otot rangka? Apa itu pengecutan otot rangka? Murid-murid, mesti kamu pernah dengar aerobik. Aerobik, bukan respirasi aerobik, bukan. Kita kata aerobik exercise. Senaman aerobik. Kenapa kita perlu bangun, lepas itu kita perlu buat senaman macam ni? Kalau kita duduk lama, kita perlu gerakkan badan. Apabila kita gerakkan badan, bermaksud kita tengah gerakkan otot kita. Otot kita mengecut dan mengendur. Murid-murid, tengok pada skrin. Cikgu nak tunjukkan sekali lagi. Apabila kita menggerakkan badan, kalau ini ada salur limfa. Di sekeliling salur limfa ada otot. Okey. Contoh cikgu lukis sekarang di sini. Bayangkan ini ada otot. Ini adalah otot. Otot rangka. Otot kita ada 3. Otot kardiak, otot licin, otot rangka. Otot rangka paling senang untuk kamu tahu ialah tengok teku pada kamera, bukan pada kamera, pada skrin kamu, iaitu bicep, tricep. Bicep, tricep. Okey, kita akan belajar fungsi bicep, tricep pada masa akan datang. Jadi ini adalah otot. Jadi apabila kita menggerakkan badan, otot mengecut dan mengendur. Jadi apabila dia mengecut, dia akan tekan pada salur limfa. Jadi salur limfa akan mempunyai tekanan yang tinggi untuk menggerakkan limfa. Untuk menggerakkan limfa. Apabila dia tekanan tinggi, dia tekan ke dalam. Jadi kita punya salur limfa mampu menggerakkan limfa di dalamnya atau benda alir di dalam salur limfa. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Tengsiang itu tiba-tiba hilang. Okey, Syihang boleh faham? Boleh. Boleh ya? Tengsiang balik semula. Takut aku ni. Okey. Jadi itulah dia untuk orang pengecutan otot rangka, termasuklah tarikan dan hembusan nafas akan menyebabkan tekanan dalam itu menjadi berubah, tinggi ke rendah. Itu pun boleh membuatkan salur limfa anda mendapatkan tekanan yang cukup untuk gerakkan limfa dia. Termasuk juga peristalsis. Jadi apa itu peristalsis? Peristalsis lebih kurang sama dengan konsep pengecutan otot. Tapi dia bukan otot rangka tau. Dia otot licin. Kalau anda perasan, ketika kita telan makanan melalui esophagus tu. Esophagus, okey? Bukan trakea ya, esophagus. Ibarat tekan makanan ke bawah. Itu juga terbukti bahawa kalau anda terbalikkan badan kamu, kepala kat bawah, kaki ke atas, kalau jika sopkan kamu makanan. 你调转的，我喂你吃饭，你调转了，头在下面，脚在上面。
Sokkan kau makan, makanan dari mulut walaupun kamu terbalik masih boleh sampai ke perut. Sebab itu adalah pergerakan peristalsis. Kalau kamu pernah makan laju, kamu akan rasa memang pergerakan itu masuk satu-satu. Ya, apabila lepas anda mengunyah makanan di mulut, dia akan bentuk satu biji makanan tau. Bentuk biji itu namanya apa? Nama dia panggil bolus. Bolus ya. Kepada hari ini ya. Jadi bukan pellet dah. Pellet itu bentuk lain. Sejak je kuah itu. Ini panggil bolus ya. Bolus. Jadi makanan berbentuk macam satu bulat, satu benda bulat sfera turun ke perut. Pergerakan itu panggil peristalsis. Peristalsis bukan bukan ada pada bahagian esophagus saja ya. Semua sistem pencernaan makanan anda dari mulut sampai ke rektum lah, anus kan. Rektum tempat simpan najis, itu sistem peristalsis. Okey, dia akan dalam termasuk usus-usus dia pun ada pergerakan pengecutan pengenduran yang tidak dikawal, maksudnya bukannya tolong bergerak, tak. Dia memang berbuat sendiri. Okey? Dan pergerakan itu sebenarnya tidaklah kuat seperti pengecutan otot rangka. Dia tak kuat tapi ada pergerakan. Itu kita pun akan sentuh pada masa akan datang. Jadi sambung ya. Di dalam salur limfa terdapat injap yang memastikan limfa mengalir berterusan ke arah jantung. Injap ini menghalau limfa daripada mengalir balik. Jadi kamu boleh tengok dalam gambar raja ini, nampaklah injap. Cikgu, saya tak faham macam mana injap itu boleh mengalirkan benda alir dalam satu arah. Injap ini ada satu benda yang best tau. Kalau anda belajar, cikgu lukis dalam skrin kamu sekarang. Okey? Kalau kamu tengok pergerakan satu arah macam ni. Okey? Cecair boleh bergerak dari atas ke bawah dengan injap macam ni. Tetapi apabila cecair itu cuba mengalir ke belakang, dia cuba mengalir ke belakang, maka injap itu akan ditolak dan tutup. Nampak? Dia akan tutup. Jadi menyebabkan cecair itu dia tidak boleh mengalir ke belakang. Dia hanya boleh mengalir dari atas ke bawah, tapi kalau dari bawah ke atas, injap itu akan tutup. Injap itu akan tutup. Jadi itulah fungsinya injap. Dia boleh tutup pergerakan pada arah yang melawan. Jadi kita sambung ya. Cikgu pun tak nak buang masa sekarang. Okey. Jadi kita pun dah sentuh vena subclavian kiri dan kanan. Mempunyai ductus limfa yang akan hantar balik. Panggil apa itu? Benda alir yang masuk ke dalam benda alir tisu. Dia kembalikan semula ke dalam salur darah. Okey. Supaya kita punya peratusan kandungan yang patut ada dalam salur darah tidak terjejas. Kalau terjejas 15% tu sebenarnya nilai dia besar. Okey. Jadi limfa yang terkumpul dari seluruh badan akan mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. Kalau anda tak boleh terima ayat ini, kamu terima dulu, hafalkan dulu, limfa yang terkumpul dari seluruh badan akan mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah ini, gariskan. Limfa mengalir masuk dalam darah. Okey, tempat itu khusus ya, bukan semua tempat, 2 tempat saja. Jadi Raja 10.23 ini menunjukkan hubungan antara sistem limfa dengan sistem peredaran darah. Hubungan mereka sekali lagi, sistem limfa melengkapkan pergerakan benda alir dalam badan kita, melengkapkan sistem peredaran darah. Kalau ikut English, dia panggil complementary, complement. Membantulah dari situ. Dan dia punya fungsi lebih kepada sistem pertahanan badan. Sistem pertahanan badan. Kamu tadi cikgu dah sebut pasal nodus limfa itu. Dan satu lagi iaitu mengangkut makanan lemak. Mengangkut makanan lemak. Jadi cikgu sambung ya. Jadi apakah keperluan limfa untuk badan kita? Kenapa kita perlu ada keperluan limfa? Pertama, pertahanan badan. Pertahanan badan. Dalam salur limfa, dia menggerakkan kandungan lebih banyak leukosit berbanding dengan salur darah.
Kenapa mesti lebih banyak leukosit? Cikgu dah cakap sebab tempat seperti organ dia, nodus limfa itu lebih khusus untuk pertahanan badan. Salur darah bukan tak ada sel darah putih leukosit. Ada. Tetapi cikgu dah cakap tadi, cikgu dah bagi kamu satu analogi. Kalau darah bergerak, bakteria pun ikut darah bergerak. Adakah tidak salur darah itu efektif untuk sel darah putih melakukan fagositosis? Efektif ke tidak? Bukan cikgu cakap berlaku ke tidak. Cikgu cakap efektif ke tidak je. Logiknya. Jawapan dia kurang efektif berbanding sistem limfa. Kurang efektif. Kalau sistem limfa, dia ada nodal limfa perangkapkan patogen-patogen tersebut atau bakteria. Tempat itu lebih sesuai untuk melakukan fagositosis berbanding di salur darah yang bebas. KAI, boleh ikut tak KAI? Boleh. Okey. Seterusnya, cikgu pun dah cakap sebagai pengangkutan bahan larut lemak. Ini yang cikgu dah cakap dari kelas semalam, ya, dia adalah daripada sistem pencernaan makanan. Pencernaan makanan. Laktil ada menyerap lemak masuk bergerak melalui sistem limfa manusia. Dia tidak masuk ke dalam sistem peredaran darah ataupun kapilari darah, lemak. Sebab kamu dah belajar awal dari dulu ataupun 2 minggu lepas, kita sedar salur darah tidak sesuai untuk mengangkut darah, mengangkut lemak yang banyak sebab aterosklerosis boleh berlaku. Jadi, okey, sistem limfa boleh lengkapkan lah, mengangkut lemak yang lain ataupun yang selebihnya. Okey, dan paling penting cikgu dah cakap sistem limfa sebagai pelengkap. Cikgu nak tulis 3 pun tak sesuai lah, dia memang pelengkap, penting juga. Dia mengembalikan benda alih tisu berlebihan ke dalam darah. Pelengkap. Banyak orang tak boleh jawab dia. Jadi penting, dia memang sebenarnya paling penting. Tapi sila terangkan dalam ayat yang khusus. Okey, jadi apakah penyakit? Jadi kita pun nak tamatkan hari ini dengan muka surat 193. 193. Apakah penyakit ataupun isu kesihatan yang berkait dengan sistem limfa manusia? Jadi cikgu nak perkenalkan perkataan yang paling penting di sini, iaitu edema. Kalau English OEDEMA, bukan odema, kita memang sebut edema. EDEMA, edema. Sabar. Cikgu, apa itu edema? Edema ini merujuk kepada bengkak tau. Bengkak, tetapi bengkak dia bukan sebab darah. Kalau kamu pernah tengok mata kita sendiri, kita ambil mata, edema at eye. Kadang-kadang mata kita boleh bengkak ya, bukan mata bola itu, mata di kulit di luar itu, nampak? Yang di luar sini, macam kena pukul. Kalau pukul lain, kalau pukul, salur darah anda pecah, ada ketolan darah, itu yang menyebabkan mata kamu jadi hitam. Bukan mata dalam hitam yang cikgu dah cakap, ialah kulit kat luar ni. Dia bengkak tapi dia hitam. Itu lain. Itu maksudnya ada pembekuan darah dan juga ada darah kumpal. Salur darah pecah, darah keluar, dia jadi satu ketul dan perlu tunggu darah itu hilang. Itu cerita lain. Tapi ini bengkak disebabkan ada cecair. Kalau kamu cucuk, dia cecair warna pucat lah. Dia bukan cecair warna merah ataupun hitam tak dia memang benda alih tisu. Kenapa boleh berlakunya benda alih tisu itu kumpul pada mata itu? Jadi pertama perkataan itu panggil edema. Edema boleh berlaku di banyak tempat ya. Okey, jadi kita tengok dalam nota buku teks kamu, muka surat 193. Okey. Gariskan benda alih tisu berlebihan, gariskan berlebihan, tidak dikembalikan semula ke dalam darah. Tidak dikembalikan semula ke dalam darah. Jadi itu yang berlakunya edema. Kalau benda alih tisu berkumpul, menjadikan tempat itu bengkak banyak air, itu panggil edema. Bukan trombosis.
Trombosis pembekuan darah dalam salur darah. Memang perkara lain. Jangan tembak trombosis. Cikgu dah cakap edema. Apa dia cikgu cakap? Apa nama penyakit itu? Boleh tak cikgu tanya Wong Kai sekali lagi. Kai, 老师讲什么来？这是什么病？ Penyakit edema. Ya, edema. Okey, penting ya. Jadi cikgu dah sebut sekarang edema. Jadi benda dalam tisu itu dia berkumpul. Okey, tidak dikembalikan ke dalam salur darah, menyebabkan tisu badan tersebut tempat itu bengkak banyak air. Bengkak banyak air. Jadi cikgu, sama ke tak edema dengan tempatnya digigit oleh serangga? Dia pun bengkak banyak air. Itu lain. Kalau digigit serangga, biasa tempat itu dia akan jadi merah. Cikgu ulang Kalau digigit serangga itu dia bengkak betul. Tetapi dia ada merah tau. Nama itu kita bukan panggil edema. Kita akan belajar pada bab akan datang keradangan. Keradangan. English inflammation. Inflammation. Bengkak cecair tetapi dia nampak merah. Panas. Panas. Inflammation. Untuk edema dia tak. Dia macam biasa tapi dia bengkak. Banyak air. Jadi kenapa boleh berlaku yang edema? Perempuan, gariskannya, khususnya perempuan, kehamilan. Ya, untuk yang perempuan hamil, biasanya badan dia akan nampak besar sikit, mengandungi lebih banyak air. Sebab dia nak melindungi anak fetus yang di dalam rahim itu, fetus tu. Memang akan nampak suicong. Suicong. Kalau ikut Cina maksudnya bengkak air. Kita panggil bengkak air. Itu kehamilan lah. Sebabnya memang ada faktor yang memang ada penyelidikan kata lebih panggil apa itu, melindungi anak dalam kandungan. Okey? Jadi apa lagi? Dia juga boleh disebabkan oleh kekurangan protein plasma, kekurangan albumin dalam darah. Jadi darah kurang albumin boleh menyebabkan edema. Okey? Dan cikgu nak mengambil masa panjang untuk cerita hari ini ialah pesakit yang terlantar untuk tempoh yang lama serta jangkitan parasit. Untuk membuatkan anda faham sekarang dengan senang, kenapa kaki kita kadang-kadang kalau kamu perasan untuk orang muda jarang, tapi kalau kamu masuk umur 20, biasa kamu akan perasan. Kalau duduk lama, kaki pada hujung bawah itu akan jadi bengkak sikit. Kamu akan rasa dia kebas dan dia bengkak sikit. Hari itu, kalaulah kita duduk lama, salur darah sumbat itu trombosis Okey, tak ada kaitan. Kan trombosis letak tepi. Kaki yang menjadi bengkak, bukan trombosis, edema. Kenapa? Sebab dia duduk lama ataupun kalau untuk yang pesakit terlantar lama, macam pesakit yang paralysis dan lumpuh. 也就是说那些不能动的病人嘛 ，OK， 瘫痪的病人， dia duduk lama, baring lama, jadi pergerakannya terhad. Gariskan pergerakan terhad. Jadi kita pun dah belajar tadi, bagaimanakah sistem limfa itu menggerakkan benda alir dalam sistem limfa itu, salur limfa itu balik semula ke dalam salur darah. Kita perlu faham dia melibatkan 4 perkara dan yang paling penting sekali, yang paling penting tadi juga dah cakap, pergerakan otot rangka. Pergerakan otot rangka. Ini otot rangka. Jadi kalau kamu jarang bergerak, pengucutan pengendoran otot itu kurang, cecair dalam salur limfa dia tak boleh nak gerak, benda alir tisu tak boleh nak masuk dalam salur limfa. Ini yang menjadikan edema. Ini pasal kita perlu banyak gerakkan badan. Okey? Boleh faham ke tak siapa itu Junlin? Boleh kan Junlin? Boleh. Alia Syafia? Boleh. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi itu pasal kita dah cakap kenapa kita tak boleh duduk lama. Satu, dah boleh menyebabkan trombosis. Trombosis itu lain. Boleh menyebabkan stroke, sakit jantung. Maksudnya pembekuan darah dalam salur darah. Ini pula nak bagi tahu ada lagi penyakit lain pula yang boleh menyebabkan anda boleh sakit kalau kamu duduk lama, kaki jadi bengkak sebab edema. Okey?
Jadi apa lagi antara dia paling best ialah jangkitan parasit. Jangkitan parasit. Okey. Cacing parasit Brugia akan menjangkiti saluran limfa, menyekat aliran benda alir limfa. Menjangkiti. Gariskan menjangkiti saluran limfa, menyekat aliran benda alir limfa. Okey? Dan dia akan menjadikan kaki orang itu menjadi bengkak macam itu. Kalau ikut English, kita panggil elephantiasis, kaki gajah. Memang penyakit kita panggil kaki gajah. Elephantiasis. Elephantiasis. Okey? Cacing itu ditularkan melalui jangkitan ataupun gigitan nyamuk. Jadi cikgu, apa itu elephantiasis? Tengok pada skrin. Elephantiasis. Kaki gajah jadi bengkak. Okey? Jadi kamu boleh nampak cacing Brugia yang dijangkiti oleh apa panggil itu nyamuk, gigit nyamuk masuk ke dalam salur limfa kita, dia sumbat. Dia sumbat salur darah kita. Jadi aku nak tunjukkan gambar, boleh dah. We call it a block. Flow of lymph. Banyak gambar aja. Dia akan sumbat. Kalau anda tengok pada gambar aja, cikgu nak tunjukkan. Cikgu, ya ke cacing boleh masuk sampai kita punya salur, anggap itu salur limfa. Ya, kamu nampak filaria parasit filaria ni, cacing Brugia itulah. Dia spesies panggil Brugia, tapi dia punya ada keadaan dia itu seperti nyamuk, telur, lawa, kepompong kot. Lepas cikgu dah apa? Lawa, lepas itu dewasa. Dia tak ada kepompong. Dia memang lawa, dewasa. Jadi dia ada peringkat bentuk dia. Jadi kamu nampak filaria parasit ini, ya, dia sumbat salur darah. Salur darah apa? Tidak tak? Sumbat salur limfa. Kalau dia sumbat, maka salur limfa tak boleh nak mengalirkan limfa. Benda alir tisu tak boleh nak masuk. Jadi benda alir tisu akan menjadi terkumpul, menjadikan contoh kaki dia itu bengkak dengan air. Bengkak dengan air, dia bukan darah, dia memang air. Sebab salur limfa dia tak boleh kembalikan benda alir tisu, dia mula berkumpul. Jadi dia akan jadi kaki gajah. Elephantiasis. Dan dia punya fenomena ini kalau berlaku pada tempat lain, memang secara am kita panggil filariasis lymphatic. Filariasis lymphatic. Jadi apa itu filaria? Murid-murid, filaria itu adalah nama bentuk cacing tu. Nah, filaria worm. Filaria worm. Nah, tengok. Okey. Filaria worm. Macam-macam kita perlu faham ya. Jadi inilah berlaku di dunia kita. Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Dalam setengah jam akan datang ni, cikgu akan buka Google Classroom. Dalam Google Classroom, cikgu akan bagi praktis formatif 10.7 serta 10.8. Okey? Jawapan cikgu pun akan bagi. Tolong buat dan siapkan hantar. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh ya? Jadi cikgu pun tak nak masa, setengah jam itu cukup lama. Kamu boleh cari jawapan dulu. Jawapan pun nanti akan cikgu bagi dalam Google Classroom. Dan sila buka kamera kamu sekarang. Boleh buka kamera tak? Cikgu nak ambil screenshot ni. Sila buka kamera. Okey, yang lain sila buka kamera. Zulim, Kai, hari ni Cheng Xiang, Malia, Alia Syafiah. Kalau yang tak sedia itu, kamu boleh buat macam ni. Cikgu okey je. Kamu tutupkan kamera screen, cikgu okey je. Lai, sila buka kamera. I need to know you are alive. Yang lain. Yang lain. Alia Syafiah. Okey, dalam kiraan 3. Junim. Dalam kiraan hari ni. Kiraan 3, 2, 1. Junim, Cheng Xiang, Alia, Malia. 3, 2, 1. Oh, itu Cihin dengan jah tangan. Sial. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi.
Buat latihannya 10.7, 10.8 ya. Hantar melalui Google Classroom. Itu je.